Hasil yang pertama kita tangkap tadi itu memang kurang lah. Kalau musimnya memang banyak, dalam satu malam kita boleh dapat 100 kilo. Bagang memang sangat penting sebab dia mengeluarkan bilis. Sehari itu kita dapat dalam 30 bakul. Dia punya hasil 2K juga. Mula-mula berniaga dulu, saya buat kopi ni sajalah. Kita pinjam, sikit-sikit kita rolling, buat white coffee. Kadang-kadang tak ada lah ni. Orang minta pun tak ada. Kita lah ya pelanggan ni seperti raja lah. Jam perjalanan dari bandarai Kota Kinabalu, kampung mempakat laut antara penempatan pesisiran pantai yang terdapat di Pita Sabah. Terletak di bahagian utara atau tanduk Pulau Borneo, rata-rata penduduk adalah nelayan dan menjadikan hasil laut sebagai sumber pendapatan, terutamanya ikan bilis yang terkenal dengan kualiti terbaik. Berasal dari Kalumpang, Bujang atau Nurliza Kusung sudah hampir 20 tahun mengusahakan produk bilis. Kesempitan hidup mendorong ibu kepada 5 cahaya mata ini untuk turut sama turun padang mencari rezeki, meringankan beban di bahu sang suami. Kehidupan Bujang sedikit demi sedikit meningkat lebih baik selepas mengambil keputusan mendapatkan pembiayaan Amanah Ikhtiar Malaysia AIM bermula tahun 2004. Secara kasarnya, kini Bujang mampu memperoleh pendapatan sehingga RM18,000 sebulan. Mula-mula Kak tidak berminat, tapi sesudah ikut dengan kawan, nampak kawan macam mana boleh berjaya, lepas tu Akak join. Mula-mula pinjaman Akak 1,000 je, sebab masa tu Akak tiada pekerjaan, suami pun tiada kerja, jadi Akak cuba-cuba yang 1K tu. Tapi Alhamdulillah dia boleh melonjak jauh lah. Bertemankan lagu ombak, di pelantar inilah tangkapan bilis dijemur sebaik dinaikkan ke darat. Bilis-bilis yang sudah bertukar warna keemasan diangkat selepas berada di bawah terik mentari lebih 4 jam. Pada musim hujan, proses pengiringan mengambil masa lebih lama bergantung kepada kuantiti bilis. Awal perniagaan dengan berbekalkan modal yang sedikit, Bujang hanya mampu membeli bekalan bilis dari peraih lain sebelum melakukan proses pengeringan sendiri untuk dijual. Sesekali anak keempat dari 5 beradik ini turun ke pantai mencari ikan untuk dijadikan duit tambahan. Ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Sebelum join AIM kan tiada modal, jadi susahlah sikit mau cari apa-apa pun mau dibeli. Makan pun susah. Beli dikatakan 1 biji telur 3 orang berbagi. Begitulah kehidupan paling susah. Sepanjang menempuh kemelut hidup yang penuh ranjau, suami kepada Bujang, Ismail Ibrahim, insan yang sering menggenggam tangan si isteri untuk tidak jatuh. Suamilah yang paling banyak bagi dorongan dengan kakak, bagi semangat supaya kakak tidak putus asa. Anak-anak juga begitu, semua dorong bagi dorongan dengan kakak. Keluarga-keluarga semua datang bagi semangat yang lagi kuat. Pembungkusan bilis perlu mengikut grade. Pembagiannya ditentukan melalui saiz ikan yang dilakukan semasa proses pengasingan. Pada waktu sama, jenis ikan yang berbeza turut dikeluarkan dari kumpulan bilis. Sebelum pengasingan, Bujang akan memastikan semua jemuran dikeringkan sebaiknya. Bilis yang tidak dikeringkan dengan baik akan mudah rosak sekaligus menjejaskan kualiti. Akibatnya, bilis-bilis tersebut tidak boleh dijual sehingga mendatangkan kerugian kepada dirinya selaku pengusaha bilis. Kota Baru, Kelantan.
Hasrat seorang suri rumah bergelar usahawan tercapai setelah 12 tahun menjalankan perniagaan kopi pracampuran jenamanya sendiri. Kukang diambil sempena nama kampung yang didiami, Kampung Kukang, setengah jam jarak perjalanan dari pusat bandar. Tidak dinafikan, setiap kejayaan pasti terselit kisah duka. Masih segar diingatan Norini Ismail apabila dikesan mengidap kanser payudara tahap 4 sebaik melahirkan anak kelima. Gejala pertama dikesan apabila darah mengalir keluar ketika bayinya sedang menyusu. Kejadian itu menyebabkan Norini panik serta-merta. Gelodak jiwanya meruntun deras untuk mengetahui puncanya. Meski masih dalam pantang, Norini ditemani suami ke klinik sebelum dinasihatkan mendapat khidmat pakar di hospital. Seminggu tu dia besar lalu. Besar-besar dia jadi macam tubik darah, tubik nano. Isi pun cabut lah masa tu. Masa Kak ni rasa semua ke, tak mampu kata awak ni tak ada harap dah sebabnya semua ke mari kat saya kalau hok lagu ni tak ada harap. Tapi Kak ni kuat. Kak ni kuat, Kak ni reda. Sebabnya Kak ni tengok anak-anak memang sedih tau. Tapi Kak ni reda. Pada ketika ini, suami Norini hanya seorang pemandu di sebuah syarikat kopi tradisional. Namun sebagai tulang belakang keluarga, Zawawi Omar tetap utuh menggendong amanah menjaga insan-insan tersayang. 3 bulan kemudian, dengan kuasa Allah penyakit Norini ditarik dan beransur pulih. Suami Kak Ani pun alhamdulillah jaga Kak Ani dengan baik, jaga anak-anak dengan baik masa Kak Ani sakit tu. Gitulah jadi Kak Ani kuatlah. Masa tu Kak Ani kuat. Sebabnya kita tengok suami Kak Ani, tengok anak-anak Kak Ani. Memang Kak Ani rasa sedih lah. Masa Kak Ani sakit tu, mungkin kita pakai masih kita rasa lagi kita ni sakit. Okey dah, ni dah boleh kata dah ni. Pukul apa akak tadi? Pukul 9. Ni dah lebih dah, pukul 11.30 dah lebih dah, 2 jam dah. Lembek dia tak boleh kata, dia lekat mesin. Okey, boleh kata. 1997, Zawawi diberi kepercayaan oleh majikannya untuk meneruskan legasi kopi tradisional miliknya. Perniagaan bertukar tangan. Sejak dari itu, bapa kepada 6 cahaya mati ini tekad mengubah nasib keluarga. Dulu saya mula-mula berniaga dulu, saya buat kopi ni sajalah. Lepas tu dulu saya goreng sendiri. Lepas tu isteri saya pun dia minat berniaga juga, jadi saya buat premix white coffee untuk dia lah. Jadi kita jual kopi O tu, Kak Ni boleh tengok gapo di pasar hok kita hok orang jual kopi-kopi. Kak Ni pun tengok 3-in-1 gapo Kak Ni terfikir nak buat 3-in-1. Tanya be Kak Ni, abang boleh kau nak buat 3-in-1? Boleh, ada duit Kak. Jadi pun Kak Ni pun terfikir sebab kita 3-in-1 ni dia kira banyak modal. Berbekalkan modal dari pembiayaan AIM dan perusahaan kopi suami, Norini berjaya membeli peralatan serta bahan-bahan bagi pembuatan kopi pracampuran. Hasil pertama adalah kopi putih atau white coffee. Jadi kita pinjam sikit-sikit kita rolling buat white coffee. Alhamdulillah white coffee Kak Ni buat ni. Jadi Kak Ni buat dia habis Kak Ni belaka. Untuk buat eksperimen tu satu-satu produk tu memang susah. Lebih kurang masa 2 minggu ke 3 minggu macam ni. Untuk nak rasa dia tu memang susah lah. Kopi tu banyak, dia rasa pahit. Kalau krema banyak tu, dia rasa macam nak kembung perut tu. Jadi nak suruh blend molek tu, kena ambil masa 2 minggu, 3 minggu lah. Serbuk kopi, krema dan gula digaul bersama di dalam mesin khas selama 30 minit. Bagi memastikan rasa kopi tidak terjejas, peratusan campuran tidak boleh diubah. Malah tempoh masa menggaul juga tidak boleh dikurangkan, khawatir campuran tidak sebati. Dibantu anak dan suami, Norini mampu menghasilkan 2,000 sachet kopi setiap minggu bagi memenuhi permintaan pelanggan. Desakan hidup dan semangat untuk meningkatkan taraf hidup menemukan bujang atau Nurliza Kusung dengan Amanah Ikhtiar Malaysia AIM. Daripada seorang suri rumah, wanita dari daerah pedalaman Pita Sabah
kini seorang usahawan hasil laut kering. Begitu juga Nurini Ismail, usahawan kopi pracampuran yang kian dikenali di negeri pantai timur. Namun di sebalik kejayaan mereka, ada insan yang turut berganding bahu, bangkit bersama-sama mencapai impian. Di dalam kesuraman malam, kelihatan bot membelah ombak. Tidak laju, tidak juga perlahan. Di dalamnya kelihatan 3 individu sedang menuju ke rumah pagang sangkar ikan yang didirikan di tengah laut. Kebiasaannya Ismail Ibrahim hanya seorang. Hari ini, perjalanannya ditemani pengurus kanan AIM wilayah Sabah, Jahinin Siman dan wartawan majalah 3. Bagi yang tidak biasa, memanjat bagang juga menjadi satu cabaran. Jarak dari satu anak tangga ke satu anak tangga boleh dikatakan hampir 1 meter. Terletak kira-kira 3 kilometer dari darat, bagang berfungsi sebagai rumah penangkap ikan. Sebaik menaiki bagang, Ismail segera menaikkan jaring di dalam air. Menggunakan kudrat sedia ada, lelaki setengah abad ini menaikkan jaring dalam tempoh 5 minit. Cabarannya itu memang banyak lah, sebab kalau dia musim angin atau musim tengkujuh tuh bertemu dengan ombak ke angin tuh, itu yang masalahnya tuh. Akhirnya rezeki pun dapat kurang lah. Rezeki pun kita kurang. Setiap penjuru jaring diikat pada batang rumbia yang menjadi elemen utama pembinaan bagang. Lampu terang yang diletakkan di tengah bagang adalah umpan, menarik perhatian hidupan laut seperti plankton dan makhluk kecil lain. Hidupan kecil ini yang sebenarnya mendorong bilis naik ke permukaan air untuk dijadikan santapan. Pengalaman pertama menyaksikan teknik tangkapan sebegini mengujikan kami, namun tidak bagi Ismail. Wajahnya kelihatan hampa apabila hanya sedikit saja ikan yang menyinggahi bagangnya. Kalau kita buat pengasingan kan, kadang kita ambil yang ikan besar-besar saja. Yang ikan kecil tu nantilah, sebab kalau diikut kita tuang tong ini, baru dia ini bilis akan mati, anak-anak ikan akan turun ke bawah. Sebab kalau dia merah perutnya ini, dia akan pecah. Jadi kualiti bilis itu kan tidak cantik. Beza di antara 2 jenis ikan bilis, ini ikan bilis biasa dan lagi satu ini adalah ikan bilis mata biru yang mana memang sangat terkenal pada warga tempatan kita. Beza dia selain daripada saiznya, apa lagi beza dia? Beza bilis ni yang besar ni dia biasalah, kalau yang kecil itu dia rangup sikit dia punya ikan. Bilis biru, mata biru ni sikit kan berbanding yang besar. Dia sikit kita dapat. Sebab ikan kembung ni, anak-anak ikan ini akan makan dia itu mata biru tu. Sebab dia kita sikit kita dapat. Jadi kiranya sekarang ni bukan musim dia lah kan? Hasil yang pertama kita tangkap tadi tu memang kurang lah. Dia bukan begitu sih, kalau dia musimnya memang banyak, dia banyak dari situ lagi lah. Dalam satu malam kita boleh dapat 100 kilo. Proses seterusnya, ikan-ikan tadi direbus bersama air laut yang dicampur garam. Proses merebus hari ini tidak sampai 5 minit. Ketika musim tangkapan banyak, proses ini dilakukan berulang kali sehingga memakan masa lebih 1 jam. Sebagai nelayan, sudah menjadi lumrah mendapat hasil yang tidak menentu. Perusahaan bagang ini perlu semangat yang tinggi lah. Sebab masa kerja dia adalah daripada tengah malam sampailah ke tengah hari besoknya. Iya, betul. Jadi bukan semua orang boleh buat. Walaupun berminat, tapi cabaran untuk bekerja tidak tidur malam. Dan sebenarnya itulah hasrat ataupun intipati perjuangan di dalam amanah ikhtiar. Kita membentuk jati diri yang kuat, kita membentuk manusia yang berwawasan, berhala tuju dan juga berdisiplin. Sesudah melepaskan semula jaring ke dalam laut, Ismail perlu menunggu kira-kira 4 jam lagi untuk melihat hasil seterusnya. Dalam tempoh itu, Ismail mengambil ruang merehatkan diri. Dibina dari rumbia dan buluh, kos pembuatan bagang boleh mencecah lebih RM5,000. Bagang ni orang-orang kampung akan terlibat secara bergotong royong dan tidak ada upah untuk membuat, hanya perlu jamu dengan makanan. Iya,
Itu budaya orang Sabah, itu kekuatan orang Sabah. Saya ingat semua tempat pun begitu. Jadi itulah serba sedikit mungkin kenapa orang boleh buat cepat dan kebaikannya lah. Menjelang subuh, antara waktu terbaik menaikkan jaring. Kali ini tangkapan lebih memuaskan berbanding tengah malam tadi. Sedikit keceriaan terpancar pada wajah Ismail. Ya, ya. Jam 7 pagi, kami bergerak pulang ke darat. Sang suria sedikit demi sedikit memancarkan cahaya, mengiringi kepulangan kami dengan sinaran jingga yang memenuhi langit. Keindahan ciptaan Allah yang tidak dapat disangkal. Meski hanya membawa pulangan tidak sampai 5 kilogram, namun sudah berbaloi untuk menampung kos minyak pergi dan pulang ke Bagang. Bagang memang sangat penting. Sebab dia mengeluarkan bilis, kalau kita macam rezeki kita yang banyak, rezeki kita sehari itu kita dapat dalam 30 bakul, lepas tu dia punya hasil tu dalam 2K juga tu. Sepanjang karier bujang, jatuh bangun berniaga sudah sebati dalam hidupnya. Namun terdapat 2 insiden besar yang tidak mampu dilupakan bujang dan suami. Ibarat sudah jatuh ditimpa tangga. Keluarga mereka diuji bencana demi bencana sehingga mengalami kerugian lebih RM50,000. Pernah dalam 2015 akak pernah tumbang sebab rumah terbakar. Selepas itu bagang akak, kedai akak lagi sudah kena banjir, habis barang hanyut semua. Selepas itu lagi bagang akak runtuh 3. Namun bantuan kewangan dari Amanah Ikhtiar Malaysia membuka peluang baru kepada mereka untuk kembali bangkit memperkukuh tapak. Masa 3 bulan macam tu memang semangat akak macam belum pulih lagi lah. Tapi alhamdulillah akak fikir balik-balik dan AIM pun terus bagi semangat dengan akak. Akak join balik. Dia orang bagi kak pinjaman 30,000. Alhamdulillah lah. Akak beli balik semualah. Beli balik freezer, beli balik ikan masin. Syukur sekali pergi tamu pun alhamdulillah dapat 2K terus. Saling bertahan menjadi senjata utama pasangan ini. Duit jualan disimpan untuk pembinaan rumah bagang baharu. Dalam tempoh 3 bulan, sebuah bagang dapat dibina dan Ismail dapat meneruskan rutin hariannya kembali ke laut. Bujang pula kembali menyambung tugasnya melengkapkan proses pengeringan dan pembukusan jualan bilis. Inspirasi kopi hitam suaminya Zawawi. Tahun 2017, idea kopi pracampuran hasil tangan Norini Ismail memberi sedikit perubahan dalam kehidupan keluarganya. Kejayaan memberansangkan itu turut menjadi inspirasi kepada sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia lain sehingga dilantik menjadi pengerusi Kelab Usahawan AIM Quick, Cawangan Ketereh, Kelantan. Pagi. Di ruangan ini menjadi permainan buat Muhammad Afrizani Zawawi sejak 11 tahun lalu. Anak keempat kepada pasangan Norini dan Zawawi mula menonjolkan minat terhadap perniagaan bapanya sejak di bangku sekolah rendah lagi. Sebaik tamat persekolahan,
pemuda 31 tahun ini sudah diberi kepercayaan untuk menjadi tukang masak kopi utama. Biji kopi yang diimport dari Indonesia ini perlu digoreng selama 3 jam sehingga bertukar kehitaman. Pada waktu ini, biji kopi perlu dipantau agar tidak hangus dan mungkin merosakkan kualitinya. Sekarang ni dia dah tahu semua yang saya tahu dulu. Dia pun mungkin lebih pandai daripada saya dah sebab pengalaman dia tu lama pada saya lagi. Kopi yang sudah betul-betul masak diangkat dan disejukkan selama 90 minit. Macam mana kita nak tahu yang kopi ni sebenarnya dah boleh masak? Saya cuba. Dia boleh. Oh, ni kalau ni macam tak masak ni lagi. maksudnya belum masak. Okey, kalau Belum yang masak. dah masak? Kalau yang dah masak. Macam ni. Oh, maksudnya kalau kopi yang belum cukup masak, bila kita ketuk tu dia tak rapuh, tak berderai lah. Tapi kalau yang dah betul-betul masak, sekali ketuk je dia dah hancur ya? Dia hancur. Selepas menggoreng, Afrizani perlu fokus kepada fasa seterusnya menyira kopi bersama gula sehingga sebati. Tradisi memasak kopi ini memerlukan 50 kg gula dan yang sejuk tadi kemudian dimasukkan ke dalam kawah gula yang sudah cair. Campuran sebati yang ditambah sedikit margarin perlu dimasak selama 2 jam. Okey, ni saya nak test kopi. Tahu masak atau tidak dah. Okey, ni bila saya ketuk macam ni, dah masak. Dia putus-putus. Kopi dah masak, saya nak angkat . Masa ketuk kopi tu saya kena berusaha sikit tenaga saya tu untuk 3 meja ni. Buat 3 kawah ni untuk nak mencepat lagi dan 3 kawah ni. Saya kena cepat sikit guna tenaga untuk guna mesin. Lengah. Tangan tu sakit dah sikit tapi sekarang ni okey dah. Tak ada masalah. Mengimbau pembabitan awalnya memasak kopi, lelaki ini berhadapan cabaran berlawan dengan asap. Penggunaan kayu api sebagai bahan bakar menghasilkan asap yang lebih tebal sehingga hidung dan mata berasa pedih. Dalam memasak tu dia jadi hangit kopi tu, jadi ramuan kopi tu tidak mencukupi yang saya mahu. Maksudnya hangit, kurang manis tu, bila gula tu terlama sangat dalam kuali tu, dia makin hangit, tak sedap. Bukan sahaja kemahiran, pengalaman turut menjadi faktor mendapatkan kopi yang bagus. Buat bekerja tu masa dia sekolah pun dia berminat buat kerja macam ni. Jadi dia lepas sekolah tu saya panggil dia tolong saya. Lepas tu nampak dia berminat ni, saya ajar dia lah, bagi dia pandai. Lepas tu saya lepas bagi dia. Hari ini mesyuarat bulanan Kelab Usahawan Amanah Ikhtiar KUIK Cawangan Ketereh berjalan seperti biasa. Selaku pengerusi kelab sejak 2018, Norini menggalas tanggungjawab memastikan kebajikan lebih 3,000 ahli KUIK di bawah seliaannya terbela. Dijamu hidangan kopi pracampuran keluaran sendiri, perjumpaan selama 2 jam membincangkan aktiviti akan datang membantu sahabat yang memerlukan. Kita buat macam ni untuk sahabat lah. Untuk sahabat nak meniaga ke, untuk nak buat gapo-gapo lah untuk sahabat. Pentingnya sahabat lah juga. Saya kalau sahabat ni ada kematian sakit, kita akan buat baku kasih lagi. Pas sahabat ni berjaya, kita akan beri cenderah hati. Gitulah untuk sahabat. Kita boleh kelak ni, kita boleh, dia ada ahli kelak ni, kita bayar 12 rial setahun. 12 rial setahun tu kita akan buat dana untuk nak ni lah, untuk nak bagi untuk sahabat-sahabat.
Bersesuaian dengan objektif Quick selaku rangkaian sosial dan perniagaan, ahli-ahli kelab turut berperanan mempromosi produk-produk sahabat AIM. Hasil daripada itu, perniagaan ahli semakin dikenali dan mampu bersaing secara sihat. Tamat perjumpaan, program diteruskan ke rumah salah seorang ahli kelab yang baru kehilangan suami, tempat bergantung. Menerusi aktiviti ziarah ini dapat mengurangkan kedukaan Rosimah sekaligus merapatkan tali silaturahim. Saya terharu kawan-kawan Amanah datang melawat saya kerana saya lepas kematian suami saya berminggu yang lepas. Sehingga kini terdapat 132 cawangan kelab usahawan amanah ikhtiar seluruh negara. Kewujudan Quick mampu menjadi rakan pembimbing kepada ahli kelab dalam dunia perniagaan. Kak ni suka dengan ini, maknanya ada lawat teh macam boh pun bagus. Sikit dia support Kak ni dengan lawat teh. Kalau lawat teh mari tu Kak ni boleh perkenalkan kopi Kak ni dengan Kak ni sukalah dengan pasal keemuh dengan makan ni meriah supaya Kak ni buat kenduri kalau orang mari dak. Tapi siapa kata, utuk kau membuat gini. Orang tanya Kak ni, utuk kau orang beli tak banyak. Tapi bagi Kak ni orang mari tu satu keuntungnya dah. Kak ni mari ni nak tepuh nasi untuk buat perundang. Berapa Kak ni nak? Kak ni nak 100 buku. 100 buku. Kak ni nak lauk ikan 50, ayam 50. Kau kayu. Dia masih kan nak semua menu lah. Semua menu untuk kita. Untuk cukupkan 100 buku. Sebiasa orang makan rok daging dengan ayam. Daging ayam dah. Nak daging kutu. Kak ni nak daging kutu 20. Percaya dengan rezeki yang dikongsi, setiap bulan Norini pasti ke kedai ini untuk membuat tempahan nasi air dingin. Nasi air dingin bukanlah nasi yang dicampur air atau sejuk. Nasi putih berlauk ini sebenarnya dinamakan sedemikian dengan mengambil nama tempat asal kewujudan nasi itu, Kampung Air Dingin, Tumpat, Kelantan. Dikabarkan lauk yang dimasak tidak basi dalam tempoh masa yang panjang. RM3 sebungkus, harga mampu milik yang menyelerakan. Dugaan mendatang bukan menghancurkan, tetapi sebagai tongkat penguat jiwa. Insiden kebakaran diiringi banjir besar beberapa tahun lalu mengakibatkan bujang mengalami kerugian lebih RM50,000. Rumah bagang, hasil lauk kering dan peralatan berniaga musnah sepenuhnya. Tekad untuk meneruskan empayar perniagaan yang sudah dibina sekian lama, usaha perlu diteruskan. Seawal jam 6 pagi, bujang atau Noliza Kusung ditemani suami dan cucu bersiap sedia untuk jualan tamu sebentar lagi. Pelbagai jenis bilis dan hasil laut kering lain dibawa sebagai pilihan. Tamu mingguan di Pekan Pitas dibuka setiap Sabtu. Pelbagai jenis jualan termasuk makanan, sayuran, buah-buahan dan hasil kraft boleh ditemui di sini. Difahamkan, tapak tamu Pekan Pitas mempunyai sejarah tersendiri dan sudah wujud sejak tahun 80-an lagi. Ikan bilis kope antara jualan paling laris di gerai bujang. Selama 4 jam berniaga, tidak kurang 50 kilogram bilis akan terjual. AIM bagi modal, akak boleh pergi menjual di pasar, menjual di tamu-tamu dan alhamdulillah sekarang ada gerai sendiri. Dan selepas join AIM ni, akak boleh maju lagi, dapat buat rumah, anak-anak pun semua boleh maju.
10 tahun menjual ikan di sini, Nurpiah Abdul Latif antara pelanggan tetap kepada Bujang selama hampir 5 tahun. Berniaga di tapak pasar yang sama memudahkan peniaga 54 tahun ini membuat pembelian pada bila-bila masa. Beli tempat lain, kadang-kadang memang saya tidaklah sebab biasa sudah dengan dia membelikan. Habis memang kami sehaliran, cuma dia memang ikan bilis lah dia jual. Mau beli kopi kilo, yang bilis tak berkopi 1 kilo. Harga berpatutan di samping berkualiti tinggi, produk bilis Bujang juga sering mendapat tempahan ke Semenanjung. Kadang-kadang saya order dengan dia, jadi kawan-kawan saya pun minta antarlah macam pergi Semenanjung begitu. Sekali hantar berapa banyak? Kadang-kadang kalau yang macam kawan-kawan mintakan, ada juga lah barang 50 kilo. Sebab diorang berbagi-bagilah, bagian guru-guru di sana yang berminat betul. Guru-guru anak-anak saya mengajar di sana. Setiap kali berjual di pasar tamu, Bujang mampu meraih pulangan sehingga RM2,000. Dengan jarak hampir 200 km dari kota Kinabalu, Pitas direkodkan sebagai antara 10 daerah termiskin di Malaysia. Seiring itu, Amanah Ikhtiar Malaysia khasnya wilayah Sabah berperanan besar memimpin penduduk keluar dari lembah kemiskinan. Pegawai AIM komited meredahkan segenap ceruk pendalaman bagi memastikan penduduk dapat mengubah sosioekonomi mereka. Bermula dengan pembiayaan RM1,000, kini Bujang berani melangkah lebih jauh dengan cuba mendapatkan pembiayaan sehingga RM30,000. Pembinaan 2 buah bagang lagi menjelang tahun hadapan dapat menambah hasil pendapatan. Assalamualaikum. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah. Macam mana jualan kita, Kak? Okey. Pemasaran kita, di mana kita hantar ikan-ikan bilis kita? Hantar pergi Kota Merudu, Keke dengan kuda. Oh, di setakat ni ada tidak kita hantar pergi Semenanjung ke? Belum lagi lah kalau itu. Ada juga lah customer yang datang. Produk kita yang paling laris mana satu, Kak? Bilis kopek. Bilis kopek. Yang mana satu bilik? Yang ini jenis ikan bilis apa nih, Kak? Dia bilis nomor 2. Oh, nomor 2. Puan Bujang ini salah satu contoh yang kita boleh ambil contoh semangat perjuangan seorang sahabat usahawan yang berwawasan dan berdisiplin. Dan punca kejayaan beliau sebenarnya didorong oleh kemahuan untuk mengubah taraf hidup. Dan inilah yang kita mau masyarakat supaya mengambil inspirasi daripada kejayaan di mana beliau boleh mencapai pendapatan melebihi RM1,000 sehari hasil daripada jualan-jualan sama ada di tamu ataupun melalui jualan online ataupun melalui jualan di depan rumah dia lah. Satu yang paling penting sini adalah kita mempunyai pelbagai cara untuk berjaya, tetapi kita hanya perlukan satu alasan untuk gagal. Macam kosong, Bang. Dia tidak bawa kita punya brand, kan? Jadi kalau saya mencadangkan kalau boleh kakak mungkin boleh letak yang packaging labeling punya tu. Beli label. Pelanggan-pelanggan boleh datang balik berulang-ulang kali membeli barang kita. Akak rasa senang sekarang sebab Amanah Ikhtiar membagi modal yang begitu memberangsangkan dan dia menggalakkan untuk sahabat berusaha lebih gigih lagi dan wanita-wanita sahabat-sahabat boleh bergerak dengan lebih maju lagi. Di kaki tangan untuk menganggap diri kita bukan sebagai pekerja AIM tetapi seorang aktivis yang cuba memulihkan ekonomi masyarakat kita di Sabah. Sebab jadi kita mau duduk sama rendah, berdiri pun sama tinggi dengan di Semenanjung. Dan hasrat itulah sebenarnya yang menjadikan kaki tangan kita terus bermotivasi. Semoga sentiasa murah rezeki, sentiasa berjaya dan alhamdulillah. Hanya sekali lagi kita meminta diri, Kak. Oke, Assalamualaikum. 2010 menjadi tahun pertama Norini menjejak langkah
sebagai sahabat AIM. Bermula sekadar suka-suka, kini pendapatan kasar Norini Ismail mencecah sehingga RM250,000 sebulan. Pada 2017, modal pembiayaan yang diterima Norini telah digunakan untuk menampung ganti rugi kemusnahan alat pembuatan kopi suaminya. Banjir besar pada tahun itu menyebabkan kilang kopi suami ditenggelami air. Dulu Kelantan je, Kelantan, Thailand dengan Terengganu. Alhamdulillah sekarang hari ni semualah Supor, Perak, Batu Pahat, semua negeri ambil kopi kat ni. Im ni berkembang daripada Im lah. Tu saya tu terima kasih banyaklah ke Im. Kerana Im ni kopi kat ni berkembang Supor white coffee, Supor cappuccino. Kadang-kadang tak ada lah ni. Orang minta pun tak ada. Ni lah ni kita layan pelanggan ni. Seperti raja lah. Sayap perniagaan semakin luas. Seiring itu, bilangan pekerja juga turut bertambah agar permintaan pelanggan dapat dipenuhi. Ia sekaligus membuka peluang pekerjaan kepada penduduk setempat yang tidak memiliki pendapatan stabil. 1,000 paket kopi Arabusta perlu disiapkan untuk penghantaran sebentar lagi. Oleh itu, ketelitian semasa pembungkusan perlu dititik beratkan agar tiada sebarang kesilapan semasa penghantaran. Usahawan yang baru nak berniaga lah. Ini kena ada komitmen lah untuk berniaga tu, untuk maju ke depan. Jangan kata nak buka berniaga tu dengan tak tahu hala tuju yang jelas. Itu tak boleh. Kita kena ada satu hala tuju yang jelas, baru kita boleh berniaga, kita buka kelih apa. Ni nak tolong royak lah kau siapa-siapa tak minat lah kau Im ni. Bolehlah masuk Im. Sebab ini untuk selamatkan bisnes kita. Untuk kita hak susah ni, selamatkan kita. Untuk nak suruh kita ni berkembang lagi nego. Tapi kak ni nak royak, nak ngepek lah sikit. Kita jangan salah guna. Mana kita pinjam ni, kita salah guna. Kita buta, kita tak bayar, kita buat golai bukan. Sama seperti kopi tradisional keluaran suami, produk kopi putih pracampuran jenamanya turut mendapat sambutan memberansangkan. Norini kini mampu menghala nafas lega apabila langkah pertamanya menyertai AIM membuka ruang besar untuk dirinya melebarkan sayap. Dia percaya pada masa hadapan produknya mampu bersaing dengan jenama lebih besar walau perlu mengambil masa yang panjang. Buat masa kini, Norini hanya mampu menyediakan tempahan terhad sehingga 5,000 kotak. Okey. Ini bagian ini ada 70 kotak. Jadi dan mungkin kata lah kita bawa mana dah dan mungkin kata belakang lah. Pepatah mengatakan, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Kekuatan kedua-dua wanita besi, Norini dan Bujang, menempuh liku-liku hidup wajar dijadikan inspirasi serta tauladan. Sokongan dan kepercayaan pelbagai pihak, terutama amanah ikhtiar Malaysia terhadap mereka, membangkitkan semangat juang dalam arena masing-masing.